Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pak Cik Makcik Oto Arum, 8 Disember 2021 adalah tarikh pengumuman keputusan kes Mahkamah Datuk Seri Najib Razak. Ini adalah satu pengumuman kes jenayah berprofil tinggi yang dinanti-nantikan oleh lebih 32 juta rakyat Malaysia dan dinanti-nantikan oleh seluruh dunia. Kes jenayah berprofil tinggi melibatkan kes skandal rompakan Bosku Najib, 42 juta ringgit duit pelaburan rakyat dan duit pelaburan negara dicuri dan dirompak. Awal tahun 2021, Datuk Seri Najib Razak dan pasukan peguam belanya terkejut kalah di peringkat Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Didapati bersalah sebagai dalang utama merompak duit SRC1MDB 42 juta ringgit. Lebih 6 bulan kita menanti keputusan kes SRC1MDB di peringkat Mahkamah Rayuan. Persoalan sekarang yang menjadi perdebatan, adakah Datuk Seri Najib Razak akan kalah lagi? Atau Datuk Seri Najib Razak akan dijatuhkan hukuman dan kalah secara mengejut di peringkat Mahkamah Rayuan. 3 hakim Mahkamah Rayuan akan membuat keputusan dalam kes jenayah berprofil tinggi ini. Aku mau tanya dengan Pak Cik Makcik Oto Arum, adakah Datuk Seri Najib Razak akan bebas atau akan check-in penjara Sungai Buloh pada 8 Disember 2021? Ini adalah tentang hidup mati Datuk Seri Najib Razak, Pak Cik Makcik Oto Arum. Semua orang tidak tahu apakah keputusan rasmi 3 orang hakim Mahkamah Rayuan pada 8 Disember 2021. Kita hanya tahu pada tarikh tersebut. Saya ingin berkongsi kepada lebih 32 juta rakyat Malaysia, kepada berbilion-bilion manusia. Sebelum ini, Bosku Najib dan kumpulannya meramalkan dan menjangkakan mereka menang dalam perbicaraan kes jenayah SRC1MDB, kes rompakan 42 juta ringgit di peringkat Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Malang dan sangat malang, sial dan cukup sial, tersasar dan sangat tersasar. Bosku Najib dan kumpulan perompak 1MDB diumumkan kalah oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur awal tahun ini. Kini, hujung tahun 2021, Bosku Najib dan kumpulannya juga meramalkan akan menang dalam perbicaraan Mahkamah SRC1MDB. Saya secara peribadi ingin menyatakan besar kemungkinan kes SRC1MDB ini ada kejutan. Seperti mana Bosku Najib terkejut dengan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara 72 tahun, diturunkan jadi 12 tahun saja, dan denda 210 juta ringgit. Jika Mahkamah Rayuan memberi kekalahan kepada Bosku Najib, ini adalah satu masalah yang sangat besar kepada percaturan kuasa UMNO BN pada PRU 15 nanti. Ada orang kata, jika Bosku Najib kalah dalam perbicaraan kes SRC1MDB di Mahkamah Rayuan, UMNO BN akan berpecah belah. Maka ini antara masalah besar yang perlu diselesaikan oleh Bosku Najib dan UMNO BN. Kes jenayah berprofil tinggi, kes SRC1MDB, bukti sudah dibentangkan dalam Mahkamah Rayuan. Tapi Najib jawab tak tahu. Najib cakap ini salah Jolo, ini salah Zeti, ini salah Tun Dr. Mahathir. Tetapi duit rompakan itu masuk dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Razak.
Bukan masuk dalam akaun bank peribadi Zeti Aziz. Bukan masuk dalam akaun bank peribadi Tun Dr. Mahathir. Bukan masuk dalam akaun bank peribadi Jolo. Malah duit 42 juta ringgit yang dirompak itu diakui oleh bosku Najib dibelanjakan untuk shopping bersama Rosmah. Kalau Najib dah mengaku perkara ini, cuba Pak Cik Makcik Otto Arung jawab, boleh menangkah bosku Najib dalam Mahkamah Malaysia yang menjadi simbol kepada kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan negara? Kedua, duit 2.6 bilion ringgit masuk dalam akaun bank peribadi bosku Najib di AM Bank Kuala Lumpur. Bosku Najib jawab depan hakim, tak tahu kenapa duit tu masuk dalam akaun bank peribadi dia. Maka kes ini jangan cuba alihkan isu. Duit 2.6 bilion ringgit bukan masuk dalam akaun bank peribadi Tun Dr. Mahathir, bukan masuk dalam akaun bank peribadi Zeti Aziz, bukan masuk dalam akaun bank peribadi Jolo, tetapi masuk dalam akaun bank peribadi bosku Najib. Ini antara punca utama yang boleh menyebabkan bosku Najib masuk Istana Sungai Buloh tidak lama lagi. Memang risau, sangat risau. Memang seram, sangat seram ni cerita dia Pak Cik Makcik Otto Arung. Semua rahsia 1MDB ini rakyat sudah tahu. Seluruh dunia sudah tahu. Hakim-hakim seluruh dunia pun tahu. Jadi ini masalah Najib tidak dapat nafikan dalam perbicaraan mahkamah. Najib Razak dan peguam-peguam dia tidak dapat menafikan 2.6 bilion ringgit masuk dalam akaun bank peribadi dia. Peguam-peguam Najib tidak dapat menafikan bukti 42 juta ringgit duit rompakan itu masuk dalam akaun bank peribadi dia. Najib gagal di peringkat Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, untuk menunjukkan di hadapan hakim duit rompakan SRC 1MDB tidak masuk dalam akaun bank peribadi dia. Tetapi jawapan Najib apa? Dia tidak tahu kenapa duit itu masuk dalam akaun bank peribadi dia. Ketiga, Najib adalah big boss dalam syarikat 1MDB. Syarikat 1MDB bukan ditubuhkan oleh Tun Dr. Mahathir. Syarikat 1MDB bukan ditubuhkan oleh Zeti Aziz. Syarikat 1MDB bukan ditubuhkan oleh Jolo, tetapi 1MDB ditubuhkan oleh Datuk Seri Najib Razak. Siapa penasihat dan pengasas syarikat 1MDB? Syarikat SRC, Datuk Seri Najib Razak. Waktu 1MDB dan SRC ditubuhkan, Tun Dr. Mahathir bukan Perdana Menteri. Siapa Perdana Menteri ketika itu? Datuk Seri Najib Razak. Siapa yang membelanjakan duit SRC 1MDB untuk beli barang-barang kemas? Bukan Tun Dr. Siti Hasmah, bukan Tun Dr. Mahathir, tetapi Datuk Seri Najib Razak dan isterinya Kantoi mengaku dalam mahkamah beli batu berlian mahal-mahal ratusan jutaan ringgit. Guna duit apa? Guna duit SRC 1MDB lah Pak Cik Makcik Otto Arung. Tapi jawapan Najib ni senang. Tak tahu, tak tahu, tak tahu. Apabila Najib cakap tak tahu, maka semua bukti itu valid dalam mahkamah. Apabila Najib cakap dia tak tahu, dia tidak boleh menafikan. Semua masalah rompakan dalam SRC 1MDB, dalang utamanya adalah bosku Najib. Sebab bosku Najib Perdana Menteri, bosku Najib Menteri Keuangan, bosku Najib pengerusi 1MDB, bosku Najib penasihat emeritus syarikat SRC 1MDB. Bosku Najib bagi arahan kepada Jolo, kepada orang-orang bawahan dia untuk membantu dia merompak semua duit 1MDB. Saksi-saksi semua dalam mahkamah, semuanya orang-orang Najib. Tetapi orang-orang Najib inilah yang membogelkan Najib sebagai big boss, ketua merompak SRC 1MDB. Ini masalah Najib yang dia gagal jawab dalam Mahkamah Rayuan. Jadi bukti jelas, terang, lagi bersuluh, crystal clear Pak Cik Makcik Otto Arung. Sebab itu kenapa Najib Razak kalah di peringkat Mahkamah Tinggi. Ini bukan fitnah, ini bukan konspirasi politik. Kes 1MDB, kes SRC ini adalah kes jenayah berprofil tinggi
yang sememangnya di sisi undang-undang dan perlembagaan tidak boleh merompak. Merompak adalah satu jenayah besar dalam negara Malaysia. Najib tahu tentang perkara ini, tetapi Najib silap. Dia ingat dia kebal daripada tindakan undang-undang. Najib tidak kebal pakcik makcik Oto Arung. Najib ni bukan raja. Dia hanyalah rakyat biasa. Dia hanyalah Perdana Menteri. Dia hanyalah bekas Perdana Menteri. Dia hanyalah bekas Menteri Keuangan. Najib ni bukan darah raja. So dia ingat kalau dia rompak RM2.6 bilion, dia tidak akan dipenjarakan. Bosku Najib fikir kalau dia rompak RM42 juta duit SRC 1MDB, dia tidak akan dijatuhkan hukuman dalam mahkamah. Ini masalah besar bosku Najib. Dia tak faham undang-undang negaranya sendiri. Najib ingat Malaysia ni tidak ada mahkamah. Najib ingat Malaysia ni tidak ada undang-undang. Najib ingat Malaysia ni tidak ada hakim. Jadi dia ikut suka hati, dia ikut nafsu, dia merompak duit SRC 1MDB. Ini baru kes SRC. 7 kes. Jenayah pengubahan wang haram, jenayah salah guna kuasa, jenayah pecah amanah, jenayah merompak. Najib ada 42 kes jenayah. Kita bukan cakap pasal kes sivil, kita cakap pasal kes jenayah. Maka saya ingin ingatkan kepada hakim-hakim di planet bumi ini, kami rakyat tahu semua bukti bosku Najib merompak dalam 1MDB, merompak dalam syarikat SRC 1MDB. Kalau bosku Najib tiba-tiba dibebaskan, it is something wrong. Tapi kalau bosku Najib dijatuhkan hukuman, saya harap cyber troopers bosku Najib jangan salahkan hakim-hakim. Sebab bukan hakim yang merompak 1MDB. Bosku Najib yang merompak 1MDB. Jangan salahkan Ismail Sabri. Kalau bosku Najib dijatuhkan hukuman, bukan Ismail Sabri yang rompak 1MDB RM2.6 bilion. Bosku Najib yang rompak. Jangan salahkan rakyat. Jangan salahkan saya. Jangan salahkan tu Dr. Mahathir. Bukan kami yang rompak 1MDB RM2.6 bilion. Tapi bosku Najib yang rompak RM2.6 bilion, RM42 juta duit syarikat SRC 1MDB. Oleh sebab itu, kami rakyat akan terus berani bersuara mengikut perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Malaysia, yang mana tidak ada sesiapa yang boleh menolong dan membantu seorang penjenayah nombor 1 di dunia, bosku Najib. Dialah raja penyamun 1MDB sebenar. Adakah Pak Mail akan tolong bosku Najib? Ingat, siapa-siapa yang bersekongkol akan hancur di tangan rakyat. Adakah hakim-hakim di planet bumi ini akan tolong bosku Najib? Ingat, tidak ada sesiapa yang boleh tolong. Kerana Allah Maha Kuasa, rakyat yang berkuasa dalam negara Malaysia, bukan penjenayah penyamun 1MDB bosku Najib. Akhir kata, selamat maju jaya bosku Najib. Kemas barang kau, sebab 8 Disember 2021 ini tentang hidup mati kau. Berani merompak, berani tanggung. Kau kaya raya merompak 1MDB, kau sendiri cari penyakit, cari masalah. Bukan kami yang rompak, kau yang rompak. Kau jangan salahkan orang lain, bukan orang lain yang merompak, kau yang merompak. Kau yang kenyang dengan Rosmah shopping di seluruh dunia. Berkontena barang-barang kau beli. Pakai duit rakyat, duit negara. Ingat bosku Najib, baru-baru ini 3 orang hakim Mahkamah Rayuan menolak permohonan kamu untuk menangguhkan keputusan SRC 1MDB 8 Disember 2021. Aku tahu kau takut check in dalam penjara Sungai Buloh. Aku tahu bosku Najib sudah boleh rasa kekalahan teruk dalam keputusan SRC 1MDB ini.
kau tak payah tangguh 8 Disember 2021. Bosku Najib cakap kau adalah mangsa fitnah. Tapi kenapa kau takut apabila hakim-hakim Mahkamah Rayuan mahu umumkan 8 Disember 2021 keputusan akhir kes rompakan SRC 1MDB 42 juta ringgit. Kalau kau benar, kalau kau tidak merompak, kau takkan minta tangguh keputusan itu, bosku Najib. Tetapi kau sendiri tahu kau yang rompak duit negara, duit rakyat dalam syarikat SRC 1MDB. Maka terimalah balasan Allah, terimalah keadilan undang-undang ini. Kau boleh senang, kau boleh lepas dekat dunia ni. Tetapi ingat, peperangan kes rompakan 1MDB ini masih tidak ditutup oleh Ismail Sabri, masih tidak ditutup oleh kerajaan Malaysia, masih tidak ditutup oleh hakim-hakim dalam negara Malaysia. Why? Ini sebagai pengajaran kepada generasi lama dan generasi baru, kepada seluruh dunia. Tidak ada sesiapa yang boleh merompak duit negara Malaysia. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Penjara Sungai Buloh kirim salam rindu, bosku. Game is over.